warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu alazim. Yang dimuliakan hajatan kuasa muslimin muslimat dan rahmatullah sekalian, dan juga dimuliakan pada imam yang bertugas. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala lepas kita dapat kita salat berjemaah, salat tarawih dan witir, dan insyaAllah kita akan menyambung cerita hari kita, iaitu akan sikit tazkirah. Mudah-mudahan dengan tazkirah itu memberi pendoman kepada kita sempena berada di bulan Ramadan ini. Dan insyaAllah kita 10-20 nanti ya. 20 minit boleh kot? 20 minit boleh? Okey. Tazkirah kita hari ini kita akan bicara di sekitar bertajuk yang sekitar mengenai Ramadan lah. Tazkirah maksud peringatan. Banyak ayat Quran atau dalil Quran menyuruh kita beri peringatan. Salah satu daripadanya seperti firman Allah Ta'ala surah Az-Zariyat ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa zakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu memberi manfaat kepada orang beriman. Jadi ayat ini menggambarkan orang yang beriman pun tak selalu diingatkan, apatah lagi orang yang kurang iman. Kadang-kadang kita ingat iman kita dah okey, rupa-rupanya masih tak okey lagi. Sebab itu nak selalu diperingatkan dari sehari ke sehari. Jadi ayat ini memberi gambaran kepada kita, orang beriman pun perlu diberi peringatan, apatah lagi orang yang kurang iman tadi. Banyak juga ayat yang lain menceritakan tentang peringatan. Jadi hari ini kita akan bicara beberapa hadis Nabi SAW sempena santap rohani kita sempena bulan Ramadan, iaitu Nabi kita bersabda, Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa berpuasa Ramadan, man shoma Ramadan, barang siapa berpuasa Ramadan imanan, dia puasa tu ada rasa iman. Kerana orang beriman yang puasa ni. Orang tak ada beriman, dia tak ada puasa. Begitu dia Allah Ta'ala firman dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, kutiba alaikumussyam. Tuhan tidak suruh ya ayyuhal islam, kutiba alaikumussyam. Wahai orang Islam, diwajibkan puasa. Tuhan tak suruh demikian. Kerana ramai orang Islam tak puasa. Tapi kalau beriman, dia automatik dia akan berpuasa sebagaimana yang diperintahkan. Jadi Rasulullah kata, man shoma Ramadan, barang siapa puasa Ramadan imanan, dia puasa atas iman, wa ihtisaban, dan dia beribadat puasa itu dengan ikhlas dan mengharap ganjaran di Allah Ta'ala di akhirat nanti, maka Allah Ta'ala akan mengampun dosa-dosa yang lalu. Dosa sini maksud dosa kecil lah, dosa besar dia ada syarat-syaratnya. Di samping siang kita berpuasa, malam kita bangun untuk beribadah. Apa kata Nabi kita? Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghafira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berdiri malam bulan Ramadan itu, sebut malam bila terbenam matahari, berakhir sebelum fajar, itu masuk kategori malam. Jadi kalau kita bangun malam tu di atas dasar iman, contoh tadi kita sembahyang maghrib, sembahyang isya, sembahyang tarawih dan sebagainya, di atas dasar iman, maka Allah Ta'ala juga akan mengampun dosa-dosa kita yang telah lalu. Begitu sabda Nabi SAW, apa kata Nabi kita, barang siapa berada ataupun menuntut ilmu dalam bulan Ramadan, maka setiap langkahnya seperti ibadat setahun. Itu kelebihan bulan Ramadan. Kita ada majlis ilmu bulan Ramadan. Sebab itu bulan Ramadan kita dapat kuliah tak ada, pasal kuliah tu makan panjang. Kita ambil tazkirah ni pendek, ringkasannya. Jadi termasuk dalam kategori orang yang menghadir majlis ilmu juga. Jadi kita Rasulullah berkata, siapa menghadir majlis ilmu di bulan Ramadan, maka setiap langkahnya ibadat setahun. Yub di rumah tu berapa langkah? Maknanya bulan Ramadan ni banyak langkah kemari itu ada. Setiap langkah itu seperti ibadat setahun. Jadi rugilah kita sudah berada bulan Ramadan tidak mengambil kesempatan. Sebab tu bulan Ramadan bulan pesta ibadah, tetapi kita pesta pasal Ramadan saja. Itu je masalah. Tapi kalau kita jadikan pesta ibadah, bayangkan mendengar ilmu atau menghadiri majlis ilmu bulan Ramadan lah, maka setiap langkahnya
Satu langkah macam ibadat setahun, berapa langkah masuk. Daripada rumah, daripada pintu kita nak sembahyang Jumaat masuk sah berapa langkah. Jadi mana setiap malam kita sudah booking ibadat begitu banyak. Tu yang tidak ada di bulan Ramadan, di luar Ramadan. Tapi bulan Ramadan kita dapat mengambil ibadah yang begitu banyak. Setiap langkah macam ibadat. Satu langkah macam ibadat setahun. Berapa langkah kita kemarin tadi. Begitu hebatnya Ramadan. Begitu juga Rasulullah menyatakan, barang siapa sembahyang berjemaah di bulan Ramadan, maka tiap-tiap rakaat itu Tuhan jadikan satu kota dalam syurga nanti, satu bandar yang khusus. Tu dia. Kita beribadah sembahyang jemaah dalam bulan Ramadan, setiap rakaat satu kota, satu bandar Tuhan jadikan syurga nanti. Maknanya orang yang banyak bandar besok adalah orang yang berada di bulan Ramadan dalam keadaan berjemaah. Iaitu bulan Ramadan ni kita kena sentiasa berjemaah. Kalau tak dapat 23 waktu sehari, datang 5 waktu sehari. Kalau dapat buat tiap hari. Kalau 5 waktu tu 5 waktu penuh dengan jemaah. Bayangkan, bila tuan-tuan buat solat berjemaah dalam Ramadan ni, setiap rakaat satu bandar, berapa rakaat kita sembahyang sehari? Sembahyang Zuhur 4, dah 4 bandar. Sembahyang Asar dah 8 bandar. Sembahyang Maghrib dah 3 ke apa? Apa? 11 ya? Sembahyang Isya lagi jadi dah 17 bandar tiap-tiap hari dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan booking tu kan senang. Kita dapat satu kampung pun tak tahu suka satu hari itu sembahyang fardunya campur tarawih lagi. Kalau 8 dah 8 bandar lagi. 17 campur 8 apa? Campur lagi dengan 3 witir. Bayangkan tuan-tuan telah booking dari sekarang, besok tersengih je, tersenyum. Tapi orang yang tidak mengindah bulan Ramadan, dia kuncang. Alangkah rugi kemarin aku tak dunia kemarin. Sepatutnya aku tarawih, tapi aku terkuih. Mau menyesal. Sebab itu manusia Tuhan kata dalam Quran, tidak akan menyesal apabila berada di dua tempat baru menyesal. Tempat yang pertama, hari pertama dikuburkan baru menyesal. Yang kedua, ketika di padang mahsyar nanti. Jadi Tuhan kata dalam Quran, jangan kamu menyesal pada dua tempat ini. Yang pertama dalam kubur, yang kedua ketika balik pada mahsyar nanti. Dalam kubur masa bila? Apabila orang lepas terkin balik, maka dia mengadu kepada Allah Ta'ala. Setiap orang yang mati tak ada persiapan bekalan sebelum mati, dia mengadu dengan Tuhan. Bila orang dah balik, apa kata dia? Qala rabbirji'un. Ia berkata, siapa orang dia tinggal tadi? Orang dah balik semua. Dia cakap apa? Kembalilah aku ke dunia ya Allah. Rabbirji'un. Wahai Tuhan, kembali aku ke dunia. Tujuan apa? La'alli a'malu salihan. La'alli agar aku lepas ni a'malu salihan. Aku akan amal salih. Bima taraktu yang banyak telah aku tinggalkan. Setiap pengajian aku tak pernah masuk. Setiap sembahyang Jumaat aku tak pernah masuk. Setiap tarawih tu. Lepas ni kau dapat keluar, aku nak buat. Ingat Tuhan memang cakap dia ke? Dah masuk dah. Tapi itulah keluhan. Digambarkan dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 99. Itu dia. Setiap individu bila mati itulah ucapannya. Bila orang dah balik dia kata qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Itu dia. Qala berkata ia, rabbirji'un ya Allah kembali ke dunia balik. Tujuan apa? A'malu salihan, aku nak amal soleh apa ni? Fima taraktu banyak telah aku tinggalkan. Yang aku banyak dunia je. Akhirat banyak aku tinggal. Lepas ni aku nak banyakkan benda yang berbentuk akhirat. Tak guna hisab. Itu kali pertama. Kali kedua Allah Ta'ala gambar dalam surah Sajadah ayat yang ke-12. Ya. Itu kali yang kedua manusia menyesal. Dan surah Sajadah ayat ke-12 ayat apa pangkalnya? Surah Sajadah ayat ke-12 apa pangkalnya? Selalu orang buat surah Sajadah ayat Jumaat. Ayat yang ke-12. Yalah. Walau tara idzal mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salih inna muqinun. Walau tara, sekiranya kamu melihat kata Tuhan kita di akhirat nanti, al mujrimun, orang-orang yang berdosa itu dia nakisu ru'usihim, tunduk kepala-kepala mereka. Memang dah tahu mesti kenanya. Mesti kenanya. Pada padang mahsyar itu tempat perhimpunan saja. Orang berasa tunduk je. Dalam tunduk dia kata apa? Rabbana absarna, ya Allah hari kami
lihat ya Allah apa ada di kiamat rupanya. Dulu bohong-bohongnya. Nabi cakap kami tak percaya, Tok Guru cakap tak percaya. Tapi hari ni ya Allah kami melihat apa ada benar tak? Aku cakap wassami'na, ya Allah hari ini kami mendengar ya Allah. Dulu kami buat tak dengar je bila orang kabur. Tapi hari ni kami mendengar ya Allah. Dalam masa tunduk tu dia kata farji'na, ya Allah kembalilah kami ke dunia balik. Ingat Tuhan nak cakap kita lepas dah. Ada farji'na, kembalilah kami ke dunia balik Allah. Tu jawab na'mal salihat, lepas ni kami nak amal soleh. Lepas ni kami nak amal soleh. Betul tak? Nak soleh, nak amal soleh. Lagi apa? Inna muqin. Hari ni kami sungguh-sungguhnya yakin, seyakin-yakinnya. Udah tumpuk apa yakinnya? Sebelum tumpuk lah. Tahu ke tumpuk kan? Bukan Kuala Lumpur, tumpuk. Mati. Jadi sebelum kita matilah, kita nak bersungguh-sungguh menghisap diri. Sebab itu kata Sayyidina Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kamu kena banyak hisap diri kamu ni. Berapa amalan yang kamu buat, berapa ilmu yang kamu ada, betul ke amalannya, betul ke ilmunya, banyak ke sikit ke, sebelum kamu dihisap. Jadi kita hisap diri kita tu. Korang ke, ataupun buat lebih korang, dia kena hisap sekarang. Ataupun ilmu saya ni buat tak tahu je. Tak boleh. Beramal saya seperti amal ikut cara kita saja, tidak ikut syarak umpamanya. Kena hisap dari sekarang. Supaya kita tidak dihisap di akhirat nanti. Jadi kena hisap diri banyak-banyak. Jadi dalam ayat ini memberi gambaran kepada kita, manusia ni tidak akan menyesal kecuali berada dalam dua tempat itu. Jadi kita sebelum masuk dua tempat itu, hendak kita banyak menyesal sungguh-sungguhnya. Kemudian bila kita berpuasa itu, tolonglah jaga adab-adab berpuasa itu. Sebagaimana kita cerita atau syarah dalam sesi lepas, bila tiba bulan Ramadan itu, persiapan yang paling penting bagi ahli ibadat itu mesti ada dua. Yang pertama, ilmu. Yang kedua, ilmu Ramadan itu termasuklah supaya nak ngesahkan ibadat. Di antara ilmu Ramadan itu, sebelum kita nak puasa Ramadan, kita boleh tahu syarat sahnya, syarat wajibnya, rukun-rukunnya, yang membatalnya, yang makruh-makruhnya, yang sunat-sunat. Ya, ilmu Ramadan. Supaya puasa kita sah lagi sempurna. Tapi kalau kita tidak belajar ilmu-ilmu yang 6 pasal itu, kita takut kadang sah tapi tak sempurna. Ataupun kadang-kadang langsung tak sempurna langsung. Yang kedua, persiapan Ramadan ialah amalan di bulan Ramadan. Amalan bulan Ramadan kita jadual. Apa nak buat tahun ni? Contohnya tarawih. Contoh lagi apa? Tadarus. Lagi apa? Sedekah. Lagi apa? Macam-macam. Jadi tiap tahun mesti ada jadual-jadual yang berbeza daripada tahun yang lepas. Kalau tahun lepas kita hanya mampu tarawih saja, hari ni buat tadarus. Lepas tu lagi apa? Kita buat sedekah umpamanya. Lagi apa lagi? Berzikir dan sebagainya. Kita susunlah jadual-jadual ibadah tu sepanjang masa. Jadi setiap tahun mesti ada perubahan-perubahan, tidak berada dalam keadaan statik saja. Dia mesti keadaan berubah. Betul kata Imam Ghazali Allah Ta'ala, kalau kita nak jadi orang puasa itu, ya puasa sebenar-benar. Sebab itulah Imam Ghazali telah menggariskan puasa itu pada 3 bahagi. 3 kategori atau 3 bahagi atau 3 golongan. Yang pertama dipanggil puasa umum, puasa kebanyakan orang ramai. Yang kedua dipanggil puasa khusus, puasa yang khas. Yang ketiga dipanggil puasa khususil khusus. Ini atas khas lagi, istimewa. Puasa umum ialah puasa kebanyakan manusia. Siapa dia? Iaitu orang yang puasa hanya menahan lapar dahaga. Dia tak belajar ilmu puasa, dia tak belajar perkara-perkara yang batal puasa. Bila kita puasa ni, kita kena ada dua perkara yang perlu jaga supaya tidak terbatal. Pertama, terbatalnya puasa itu. Yang kedua, terbatalnya pahala puasa. Jadi dua-dua ini kena jaga. Kadang tapi tak semayang, ada puasa umum. Kadang-kadang dia puasa tapi tak nuntut orang, itu puasa umum lah. Puasa kebanyakan manusia ni. Jadi orang yang berada puasa umum ni, itu kata Nabi kita, kamil sa'imin, betapa ramai, berbanyak orang puasa, laisa lahu min siyamihi, hanya dapat dia puasa tu puasa umum. Puasa umum. Sedangkan segala ibadat di atas semayang. Ada semayang, maka ada lain. Tak ada semayang, tak ada yang lain. Orang Melayu dia rajin puasa tapi semayang tak ada. Orang Pakistan rajin semayang kita namanya, tapi puasa tak ada. Iya kan, tak marah dia memang. Semayang dan tapi puasa tak ada. Orang Melayu ni rajin puasa, semayang tak ada.
Jadi kedua-dua ni tak gunalah. Ada dia. Orang Melayu kita Melayu kena habis 30 hari. Tapi 5 waktu tak boleh habis. Puasa 30 itu termasuk kategori puasa umum, puasa orang awam. Ini jadi masalah. Ekonomi saja tak ada iman jadi masalah. Dia kedua-dua macam ni. Sebab itulah orang kafir ini, orang Yahudi Nasrani, dia boleh membuli umat Islam kerana dua kelemahan. Sebab itu kita mesti kuat. Sebab itu Tuhan kata dalam Quran, umat yang berjaya zaman dulu kena ada 3 prinsip dalamnya. Pertama, aqimis solah. Mereka sembahyang. Itu hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, wa'atuz zakah. Mereka memkuat ekonomi. Bila ekonomi, mereka boleh belanja dan boleh bantu orang Islam. Yang ketiga, warka'u ma'ar raqi'in. Hendaklah kamu rukuk bersama-sama orang yang rukuk. Maksudnya berjemaah. Bila ada 3 sifat ada setiap orang Islam, Islam akan berada di atas. Sekarang masalah itulah. Hubungan dengan Tuhan pun tak kuat. Hubungan dengan sama manusia pun tak kuat. Hubungan jemaah pun tak kuat. Sebab itu orang Islam dibuli. Kalau orang kafir cakap Islam, kita diam. Kalau orang kafir bully Islam, diam. Tapi kalau Islam cakap Islam, boleh lah. Itu macam zaman sekarang ni sudah tiba lah. Yang batil berada di atas, yang hak berada di bawah. Sebab itu tak boleh tidak, umat Islam mesti dua posisi tu kuat. Kalau tak kuat, senang orang kafir membuli kita. Pasal apa? Letak contohnya orang Nasrani, orang Yahudi, Kristian. Bukan banyak sangat jika dibanding umat Islam. Penduduk dunia lebih kurang 4 bilion. Orang Islam hampir dekat 2 bilion. Tapi kalah dengan orang Yahudi. Dia orang juga tak sampai pun 1 bilion seluruh dunia. Tapi kalah. Pasal mereka kuat ekonomi. Sebab itu orang Islam mudah diperkotak-katikkan. Bila orang Yahudi melihat orang Islam lemah ekonomi dan iman, mereka akan menjerat manusia dengan 3 perkara. Sudah berlaku. Yang pertama, mereka mencipta hiburan-hiburan. Itu juga pertama. Yang kedua, mereka mencipta alat-alat media yang canggih-canggih. Setiap orang ada je handphone, jarang tak ada handphone. Betul tak? Ada dia. Biar orang sibuk dengan handphone. Ada dia. Kata saya setiap rumah mesti paling tak ada, setiap anak semua ada handphone. Ada. Yang ketiga, mereka mencipta senjata yang canggih. Eksperimennya godam orang Islam. Ada dia. Pasal apa? Pasal mereka melihat orang Islam lemah ekonomi dan lemah iman. Ada dia. Maka dia akan memperlemahkan lagi. Diciptanya lah berbagai-bagai hiburan. Perangkat kecil, ini hiburannya. Remaja, ini hiburannya. Dewasa, ini hiburannya. Tua, ini hiburannya. Tua bangka, ini hiburannya. Itu dia. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka mencipta alat komunikasi. Anak kita lebih banyak melihat alat komunikasi pada Al-Quran. Baca Quran satu muka surat pun tak boleh. Tapi baca WhatsApp beribu-ribu boleh baca. Kadang tersenyum, kadang tersengih, kadang tersenyum. Tengok itu. Betul anak-anak orang Islam ni belum sekolah menengah, mata dah buta. Pasal dia kecil dah jual dapat semua. Tak, budak kecil. Budak kecil. Dia menangis sebab tak ada handphone. Dia tak menangis sebab tak ada susu. Budak kecil. Dia tahan tak punya susu. Tapi dia tak tahan kalau tak ada handphone. Mak bagi. Kecil lagi sudah diberi anak tu benda-benda opini. Jadi otak daripada sebelum bercakap sudah penuh dengan medium-medium alat Yahudi dalam pemikiran mereka itu. Macam mana nak hafal Quran? Belum bercakap pun sudah disediakan benda-benda alat komunikasi ni. Patutnya mereka tak boleh bagi lagi. Pasal otak masih bersih lagi. Tapi telah kita kotorkan otak mereka. Ini berjaya Yahudi. Yang ketiga, bila umat Islam lemah dua perkara iman dan ekonomi, mereka mencipta senjata yang paling canggih. Dia nak menguji senjata apa? Orang Islam. Banyak senjata pergi ke Palestin. Tapi orang Islam lain tengok aja. Sedangkan Rasulullah kata, barang siapa tidak mengambil tahu hak ehwal saudaranya, maka itu bukan daripada golongan kami. Jangan. Umat Islam disembelih, kita di tempat lain tengok, tak ada buat apa. Itu salah satu daripada Yahudi telah berjaya memenjara umat Islam. Negara-negara yang maju mesti masuk berdaftar ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu.
Baik itu sudah bila masuk Pertuan Bahasa Bersatu, dia tak boleh hantar tanpa bos sana Yahudi tu izin. Betul tak? Dia tak boleh buat sendiri. Betul? Selagi bos Yahudi tak izin, tak boleh sampah senjata tu. Makanan tak boleh sampah, perubatan tak boleh sampah. Maka umat Islam sudah dipenjara dah. Betul? Kamu boleh buat apa? Untuk negara Arab, Tuhan bagi ekonomi yang begitu banyak, tapi tak boleh membantu orang Palestin yang di Baitul Maqdis itu diserang setiap hari bertubi-tubi. Kadang bulan Ramadan mereka, tapi tak dapat buat. Pasal Yahudi telah memain pemimpin-pemimpin dunia Islam ini. Tak buat sekarang kita melihat di Arab Saudi pun sudah nak masuk kepada moden dah. Berbagai-bagai hiburan sudah masuk. Ulama-ulama, satu syekh imam tu sikit tu kerajaan, 12 tahun dalam penjara. Bayang. Begitulah umat zaman ini. Bila manusia lari daripada perintah Allah Ta'ala, dia akan berlaku demikian itu. Orang Yahudi ni dia sentiasa mencari peluang, ya, untuk merosakkan umat Islam di seluruh negara. Sebab itulah kita untuk nak mengembalikan umat Islam untuk berjaya seperti zaman dulu, tak boleh tidak dua perkara ini mesti disuburkan. Yang pertama iman, yang kedua ekonomi. Negara kita ni ramai pakai ekonomi, tapi tak puas ekonomi naik, merundung saja. Pasal iman tak ada. Dia iman dengan ekonomi ni dia berkait. Betul tak? Dia tak boleh pisah. Ada ekonomi tak berkat, tumbang juga. Betul tak? Ada keberkatan sekalipun, tapi kalau tak ada ekonomi tak boleh. Dia mesti berkait. Jadi benda-benda ni kena dia berkaitkan. Sebab itu orang Yahudi ni dia rasa dia tak boleh tumbang umat Islam ni kecuali umat Islam rohnya kuat. Itu dia. Kata Yahudi, kita tidak akan boleh menumbang ke Islam ni kecuali roh umat Islam tu kuat. Apabila mereka subuh dan isyanya seperti hari Jumaat, kita sudah bersedia untuk jatuh. Tapi kalau subuh dan Jumaat tidak seperti hari Jumaat, kita boleh gulai umat Islam pada bila masa saja. Tapi bila mereka melihat umat Islam isya macam subuh, isya macam Jumaat, subuh macam Jumaat, kita dah gentang dah. Pasal roh umat Islam sudah kuat. Ini isya adalah 4-5 orang, banyak tiang benda orang. Subuh lagi lah. Tarawih rajin, subuh lebu. Sujud dah. Lepas tu Yahudi mereka bersolat di sedunia mereka. Selagi dua benda ni tidak berkumpul dengan umat Islam, yang pertama ekonomi dan iman tak kuat, yang kedua selagi isya dan subuh tidak seperti sembahyang Jumaat, kita boleh buat umat Islam apa saja. Tapi kalau tengok isya dan macam hari Jumaat, subuhnya mereka cukup gentar. Pasal umat Islam roh mereka sudah kuat. Ni 4 benda ni tak ada pada umat Islam sekarang ni. Ekonomi pun lemah, iman pun lemah, subuh pun tak seperti Jumaat, isya pun tak seperti Jumaat. Itu dia. Macam 4 benda ni naik, orang kafir akan takut. Sebagai kesimpulan dah pukul 8.20, di antara kelebihan bulan Ramadan ni yang tidak ada bulan lain ada 5 kelebihannya. Yang pertama sekali, dalam bulan Ramadan itu kelebihan yang pertama ialah adanya puasa penuh sebulan. Ini bulan Ramadan yang tidak ada daripada umat-umat yang dulu. Umat dulu puasa mereka tidak seperti umat Nabi Muhammad ni. Umat Nabi Muhammad puasa penuh sebulan. Dalam 12 bulan tu sebulan puasa penuh. Lagi apa dalam bulan Ramadan kelebihan selain puasa? Ada tarawih. Jadi kita kenalah raih dengan tarawih sampai habis. Ini TB20 dah tak dalam tarawih lagi. Sibuk. Kuih lah, anak balik lah. Tahun ni cuba habiskan. Kalau tak habis rugi kita. Pasal ni bulan pesta ibadat. Betul tak? Cuba habis. Walau anak datang, kita datang ke tarawih ini, dia masuk 20 kata, anak itu dah kenapa tak datang awal? Anak ramai balik. Cucu pun ramai. Apa benda-benda ini yang menghalang? Sebab Tuhan kata dalam Quran, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguh harta kamu tu, anak pinak jadi fitnah. Jangan menjadi fitnah bagi kita. Jangan menghalang kita untuk dekat dengan Tuhan. Lagi apa dalam bulan tarawih? Lagi apa? Yang ketiga, pertama ada puasa penuh Ramadan sebulan, tarawih lagi. Ada apa lagi? Tadarus. Yang tadarus tu yang biasa, yang paling besar. Apa dia? Ada? Itu betul ke? Ada? Apa lagi? Lailatul Qadar lagi? Ada? Apa lagi? Zakat fitrah lagi? Satu lagi? Das? Yang air sekali apa?
semua kalam Allah turun di bulan Ramadan. Itulah hebat bulan Ramadan. Ada kelima kelebihan bulan besar. Yang pertama, puasa penuh sebulan. Yang kedua ada tarawih. Nak tarawih masa ni yang lepas Ramadan tarawih itu gila namanya. Di masa tarawih tak nak tarawih. Lepas mau kita buat tarawih, gila kamu ni bulan Syawal dah. Ada dah. Yang ketiga adanya zakat fitrah, dan yang keempatnya ada Lailatul Qadar. Barang siapa kata Rasulullah, barang siapa ibadat bertepatan malam Lailatul Qadar seperti ibadat 1000 bulan. 1000 bulan tu bersama 83 tahun 4 bulan. Jadi kita kena habiskan waktu bulan Ramadan ni kut dapat Lailatul Qadar. Yang kelima, semua kalamullah turun di bulan Ramadan. Begitulah hikmatnya di bulan Ramadan. Jadi kita ambil hadis yang terakhir ya, untuk sebagai pedoman ya. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, beliau bersabda maksudnya, barang siapa menghadiri majlis pengajian pada bulan Ramadan, nescaya ditulis Allah Ta'ala baginya pahala setiap langkahnya seperti ibadat setahun, dan bersamaku di bawah arash, kata Nabi kita. Barang siapa terus menerus mengekalkan salat berjemaah pada bulan Ramadan, nescaya dikurniai Allah Ta'ala pahala setiap rakaatnya sebuah kota megah dalam syurga, penuh dengan aneka nikmat. Barang siapa yang berbuat baik kepada ibu bapanya pada bulan Ramadan, ada yang bapak baiklah, hantar makanan ke kuih ke, ni dia sedap, mau ikan masinnya Allah. Nescaya dipandang Allah Ta'ala dia dengan penuh rahmat dan kasih sayang, dan saya jamin dia dalam syurga, kata Rasulullah. Tiada seorang isteri yang memenuhi keredaan suaminya pada bulan Ramadan melainkan diberi Allah Ta'ala kepadanya pahala Siti Maryam dan pahala Siti Aisyah. Dan barang siapa yang menunaikan satu hajat saudaranya sampai Islam pada bulan Ramadan, nescaya dikurniai Allah Ta'ala 1000 hajatnya pada hari kiamat. Sebagai penutup, cukuplah, masa pun kita dah lebih dah, insyaAllah kalau sempat kita akan berjumpa di seri akan datang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bin alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rzuqna ya rabbana fahman nabiyyin wa hifzal mursalin hal malaikatal muqarrabin fi afiyati arhamar rahimin. Sallallahu Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wallahu a'lam.